Pulau Pinang, pulau ke-1, pulau warisan milik tuanku. Pulau Pinang, Bandar Baharu, Kapten Light menjadi raja. Kalau dikenang masa yang lalu, rasa menitis si air mata. Pantun tersebut merupakan pantun rakaman sejarah yang menunjukkan bagaimana sedihnya, pilunya orang Melayu setelah ketibaan Francis Light yang telah merampas ketuanan Melayu. Apabila Kapten Francis Light mendarat di Tanjung Penaga pada 11 Ogos 1786, beliau telah memacakkan bendera Union Jack. Beliau telah memacakkan bendera Union Jack menandakan bermulanya era penjajahan. Dan semenjak daripada itu, orang Melayu hilang ketuanan, orang Melayu kehilangan tanah, orang Melayu hilang hak sebagai bumi putera, di mana Inggeris telah membawa kaum pendatang, kaum imigran yang dibawa masuk secara beramai-ramai, tidak putus-putus, dari India, dari China dan dari seluruh dunia. Jadi dalam masa 200 tahun era penjajahan, penduduk Melayu, bilangan penduduk Melayu yang merupakan penduduk asal semakin berkurang, dan pertempatan Melayu, kampung-kampung Melayu, satu demi satu musnah dan digantikan dengan bangunan perniagaan dan kota-kota besar. Jadi projek ini adalah projek untuk mempelopori sejarah awal Pulau Pinang sebelum ketibaan Kapten Francis Light. Apakah bukti yang menunjukkan kewujudan orang Melayu sebelum kedatangan Francis Light di Pulau Pinang? Bukti wujudnya penduduk Melayu atau pertempatan Melayu di Pulau Pinang sebelum ketibaan Kapten Francis Light. Jadi kita nak melihat wujudnya pertempatan berdasarkan tempat, wujudnya penduduk kerana adanya kawasan, wujudnya karya kerana adanya masjid. Di Pulau Pinang sebelum ketibaan Kapten Francis Light, mengikut peta-peta lama yang dilakar oleh Inggeris sendiri, hampir 100%, saya mengatakan 100%, nama-nama tempat daripada teluk, sungai, bukit, pasir, tanjung, selat dan sebagainya adalah nama-nama Melayu. Kita ambil contoh, tempat yang bernama Mukahid dinamakan oleh orang Melayu Tanjung Pucat Muka. Teluk Duyung, Teluk Bahang, Batu Peringgi, Teluk Tikus, Pulau Tikus, Selat Utara, Bukit Bendera, Teluk Tempoyak, Balik Pulau, Sungai Nibung, Sungai Ara, Sungai Pinang. Semuanya adalah nama-nama Melayu. Jika kita perhalusi, kita akan dapati satu jumlah tempat yang telah dinamakan dalam jumlah yang besar. Bila ada nama, ada penduduknya. Bila ada penduduk, ada masjidnya. Bila ada masjid, ada karyahnya. Ada karyahnya, ada tanah perkuburannya. Jadi kita dapat mengesan wujudnya pertempatan Melayu yang begitu banyak di Pulau Pinang sebelum ketibaan Inggeris. Kalau tidak, bagaimana pantun tadi itu dapat dinyatakan? Pulau Pinang, Bandar Baharu, Kapten Light menjadi raja. Kalau dikenang masa yang lalu, rasa menitis si air mata. Bermakna sebelum datangnya, tibanya Kapten Francis Light, memang ada sejarah orang Melayu di Pulau Pinang. Bukti-bukti yang lain kita dapat kesan daripada tanah-tanah perkuburan. Contohnya, 50 tahun
sebelum ketibaan Kapten Francis Light, terdapat 3 nakoda Melayu dari alam Minangkabau. Datuk Janatun, Datuk Nakoda Kecil, Datuk Nakoda Nan Intan. Bukti sejarah kedatangan mereka dapat dikesan hingga ke hari ini. Kubur Datuk Janatun masih ada di Minden Heights. Tertulis pada nisannya bahawa Datuk Janatun ini meninggal dunia sebelum kedatangan Kapten Francis Light. Jadi kira-kira pada tahun 1740-an. Kemudian kubur Datuk Nakoda Nan Intan juga dapat dikesan di pekarangan Masjid Batu Uban. Dan kampung Batu Uban itu dinamakan oleh orang Melayu. Bila ada penamaan, bermakna sudah ada pertempatan. Yang ketiga, Datuk Nakoda Kecil yang memerintah di kawasan sekitar Tanjung Penaga yang kini dikenali Padang Kota Lama. Semasa Kapten Francis Light mendarat di Tanjung Penaga, Datuk Nakoda Kecil telah mendatanginya, bertanya kenapa Kapten Francis Light memasuki wilayah kekuasaan beliau. Semasa itu, Kapten Francis Light ditemani oleh Bapu Alauddin Mirah Husin Lebai yang bertindak sebagai wakil sultan. Jadi rujukan daripada bukti-bukti sejarah ini dapat kita kesan daripada sebuah buku, History of Moors and Kramat in Pulau Pinang, in Penang. Baru-baru ini kami telah mengesan satu lagi bukti sejarah di balik pulau, di mana nama Bapu Alauddin yang tercatat dalam sejarah merupakan individu yang benar-benar hidup dan berperanan membawa Kapten Francis Light mendarat di Tanjung Penaga, Pulau Pinang. Pada batu nisan cucu beliau tertulis nama Bapu Alauddin. Jadi kita akan kemukakan bukti-bukti sejarah ini untuk menunjukkan Pulau Pinang bukanlah sebuah pulau kosong. Semasa ketibaan Kapten Francis Light, Pulau Pinang adalah wilayah Kesultanan Kedah, dan Pulau Pinang ini dari segi ilmu pelayaran, navigation, dinamakan sebagai Pulau ke-1 oleh para nakoda Melayu yang mesti singgah di Pulau Pinang untuk mengambil perbekalan. Ini Datuk Nakoda Ragam, mengikut sejarah, lisan Datuk Nakoda Ragam adalah nakoda Melayu yang menamakan pulau ini sebagai Pulau ke-1, iaitu pulau pertama yang terbesar ditemui dalam laluan memasuki Selat Melaka.